Lepas tu aku pun terpandang, dan dalam masa aku terpandang tu lah aku nampak penampakan pocong. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku post semua cerita-cerita seram dan pengalaman aku sendiri. Dan kepada yang dah sentiasa ada dalam channel aku yang subscribe aku, terima kasih untuk subscribe aku, okay? So hari ni aku akan share dengan korang cerita yang lebih kurang sama tajuk dia. Bukanlah lebih kurang sama, which is aku akan cerita di tempat yang sama, pengalaman aku dekat hostel yang aku duduk semasa aku study, tapi dia berlainan sikit sebab aku akan kait sikit yang itu, dan juga aku akan cerita persekitaran di bangunan hostel aku. Jadi first story aku ni terjadi dalam bilik aku masa tu weekend. Bila weekend je, kalau yang rumah dekat dia akan balik rumah family dia. Macam aku duduk Cameron, KL, aku rasa tak kot setiap minggu nak balik. Jadi minggu sebelum tu aku dah balik, minggu yang ke depan tu aku tak balik. Siapa yang balik? Roommate aku. Jadi dia balik lepas kelas pada hari Jumaat. So tinggallah aku seorang-seorang dekat dalam bilik tu pada hari Jumaat tu. Lepas dia dah balik Sabtu dan Ahad. Peristiwa ni berlaku pada hari Ahad. Masa tu aku tengah baring-baring sambil baca buku, relax. Tiba-tiba aku dengar pintu ketuk. Jadi aku pun buka lah. Member aku ni dah balik Ahad tu. Surprise sangat dia balik awal. Biasanya dia akan balik lewat sikit, tapi hari tu dia balik awal. Macam dalam pukul 4 ataupun pukul 3 ke tengah hari, pukul 2 lebih, aku tak ingat sebab benda ni dah berlalu lama dah, 10-11 tahun macam tu dah, okay, peristiwa ni. So dia pun balik. Dia balik tu aku tak nampak pun dia bawa barang banyak-banyak. Tak apalah tu, tapi dia tak cakap banyak pun dengan aku. So aku pun macam biasa je, terus duduk kat katil, dia pun duduk kat katil dia. Jadi aku cakap lah, okay tak, best tak cuti, macam kita nak ramah lah kan. Biasanya kita orang bila antara satu sama lain balik mana-mana, balik je semula tu kita orang akan banyak story tau. Macam mana kalau dia tanya kat aku, macam tu juga aku akan tanya kat dia. Tapi hari tu dia balik dia macam bad mood. So aku tak tanya banyak lah sebab faham aku dia ni kadang-kadang mungkin dia ada masalah dia yang takkanlah setiap masa nak happy. So aku pun relax je tengok dia. Aku tengok dia buat apa. Tapi yang peliknya waktu dia balik tu, dia hanya duduk macam ni je dekat katil dia. Lepas tu dia termenung macam tu. So aku tak tanya banyak lah. Aku macam diam je, tunggu sampai dia yang starting cakap dengan aku tau. Tiba-tiba dia cakap macam ni kat aku. Tiba-tiba masa tu aku memang tak pandang dia lah sebab dia dah diam. Dia pun tak cakap apa-apa dengan aku. Aku malas lah nak starting popek-popek kan. Jadi dia tanya kat aku, soalan pertama dia yang sampai sekarang aku ingat, dia tanya, hidup ni susah kan? Dia cakap yang tu. Lepas tu dia ada borak lain. Yang ini memang aku tak ingat apa dia dah sebab dah lama sangat. Tapi yang aku tahu perbualan dia tu seolah-olah menunjukkan yang macam dia ni dah tak nak hidup. Dah macam give up gila dengan life dia. And then dia ceritalah pasal masalah family dia. Lepas tu masalah adik-beradik dia. Lepas tu masalah dia punya kehidupan lah. Kiranya kehidupan dia tu sangat-sangat, dia dah tak boleh go tau. Dia macam dah fed up habis. Lepas tu ending dia akan tanya kat aku. Dia kata, kau sendiri macam mana? Hidup kau rasa kau tak bosan ke dengan hidup kau? Maksudnya dia nak ceritakan kat sini, tak bosan ke hidup tu, macam tu tau. Ujung-ujung lepas dia tanya macam tu kat aku rasa macam dia ni apa benda ni. So aku pun macam coolkan dia. Aku try cakap kat dia, kenapa kau cakap macam ni? Macam berat mana pun kehidupan kita ini. Memang kehidupan, lagipun kita masih remaja kot, masih panjang lagi perjalanan kita. Kenapa kau cakap macam ni? Apa yang kau lalui? Kenapa family kau? Kenapa adik-adik kau macam mana? Aku borak santai macam biasa. Sebab kita orang dalam hubungan persahabatan kita orang ni memang akan ada satu masa tu dia ada masalah, aku ada masalah. So kita memang share each other tau. Jadi tiba-tiba bila aku tanya dia macam tu, dia senyap. Lepas tu okey, tak apalah kalau kau tak nak cakap, tak apalah, aku tak nak kacau kau, aku cakap macam tu. Lepas tu aku terus baring balik, and then aku pun macam tu rasa macam nak tidur lah. Tapi masa yang dia bercerita tu, aku memang segar. Sebab sebelum dia balik pun memang aku tengah baca buku, bukan aku tengah tidur ke apa. Lepas dia dah cakap macam tu, and then ujung-ujung tu aku tengok dia macam dah tak ada mood nak cakap dengan aku pun decide untuk tidur. Sebenarnya tak adalah tidur sangat, aku macam rasa macam tak apalah, aku bagi masa untuk kau. So aku pun macam nak tidur. Mungkinlah aku tertidur sekejap lepas pada peristiwa tu. Lepas tu tak lama pun aku dengar lagi ketuk pintu. Mungkin masa tu nak dekat maghrib dah kot, pukul 6 lebih macam tu. And then aku bangun, bilik aku memang tutup lampu masa tu, dah gelap. Aku terbangun. Lepas tu aku pun buka pintu. Kawan aku ni dah masuk balik. Lepas tu aku cakap, kau daripada mana ni? Macam tu kan. Lepas tu dia kata, aku baru balik lah. Dia macam ni. Masa tu pula kawan aku tu ceria sangat. And then dekat kiri kanan dia angkut macam-macam barang. Macam seperti biasa hari-hari sebelum dia balik ke bilik tu.
kira macam ni tau. Kalau macam kita balik rumah family kita balik dekat hostel kita, mesti kita akan bawa macam-macam barang kan. Macam tu lah dia dengan makanan. Dia bawa apa ni, paket Maggi lah, apa semua benda tu kan. Dia normal macam biasa. Dia masuk, lepas tu dia peluk aku, dia macam nak kiss macam tu lah lebih kurang. Lepas tu aku macam dah balik aku pun duduk. Padahal dalam hati aku jantung aku dah berdebar dah. Sebab aku rasa macam tadi peristiwa yang sama, tapi masa tu aku tak mimpi tau. Memang aku tengah terjaga. So aku macam tak apalah. Lepas member aku dah masuk dalam tu, aku duduk kat katil aku, dia pun duduk kat katil dia. Tapi macam rutin biasa, macam sebelum-sebelum ni, kalau dia balik pun, dia akan punggah-punggah barang dia. Lepas tu dia susun-susun barang makan dia, apa semua. Maknanya benda tu adalah normal, tidak seperti yang first aku lalui waktu aku buka pintu tadi. Jadi aku faham lah maknanya yang first tadi tu bukan kawan aku. Yang balik ni, yang baru depan aku tu baru kawan aku. So macam aku terkejut tau kejadian tu. Sebabnya pada awalnya tu satu tu dia tak banyak cakap. Lepas tu bila dia start bercakap, dia banyak menunjukkan macam seolah-olah dia dah bosan dengan hidup. Dia macam plan nak bunuh diri, dia macam nak mati, macam lebih kurang macam tu. Dan membuatkan, pada awalnya membuatkan aku terfikir macam kenapalah, apa yang kawan aku lalui macam tu. Tapi setelah aku tengok kawan aku datang yang nyata ni, yang seperti macam mana hari-hari biasa dia tu, aku jadi terkejut dan aku jadi terfikir, apa benda ni, apa gangguan ni, macam kenapa, macam tu lah lebih kurang. So aku jadi macam terdiam. So sepanjang dia duk kemas-kemas barang dia tu, memang aku tak berapa bercakap dengan dia. Lepas tu aku buat macam biasa. Lepas tu dia ada tanya, kau okey? Dia tanya macam tu. Dia macam biasa sebab itu adalah kawan aku. Dan dia tanya rancak, dia tanya, kau okey tak? Aku tak ada ni apa semua. Ada rindu aku tak? Dia borak-borak santai macam biasa. Tapi aku macam dah tak ada mood nak bercakap dengan dia. Sebab aku dah mula start ragu tau, ini kawan aku yang tadi ke, yang betul-betul kawan aku ke yang tadi tu, macam tu. Aku dah terfikir macam tu. So aku diam je lah. Aku tak banyak cakap dengan dia. And then cerita ni pun aku tak cerita kat dia. Dan kalau seandainya kau tengok video aku ni sekarang, inilah jawapannya. Ada satu masa tu yang kau bawa balik, aku tak layan langsung kau. Kalau kau ingat cerita ni, inilah dia cerita di sebalik kenapa aku tak bercakap dengan kau tu. Sampai kawan aku tu, dia cakap macam ni kat aku, weh, aku ada buat salah ke? Kenapa kau macam ni? Kenapa kau macam tak nak cakap dengan aku? Dia macam memang sangat-sangat terasa hati dengan aku. Sebabnya aku memang tak bercakap dengan dia sebabkan kes itu. Jadi aku jadi ketakutan. Stories terus aku ni pula berlaku di toilet tempat yang sama, toilet hostel aku tu juga. Pada satu malam tu, keadaan dekat situ sangat panas. Dan seperti biasa, macam korang yang pernah tengok video aku sebelum ni, bilik aku tingkat atas sekali dan atap zinc. So masa tu memang panas, tak ada hujan dah dah beberapa hari tak hujan. So malam tu aku decide nak mandi. Aku pun ajak lah member aku mandi sekali. Dia pun kata okey panas. So kita orang pergilah mandi sama-sama. Tapi taklah mandi bersama. Dekat toilet tu ada 3 kot, tak silap. Lepas tu member aku ni masuk yang pertama, aku masuk yang kedua. Jadi toilet yang kedua yang aku masuk ni, aku tak tahulah macam mana dia punya kontraktor buat toilet tu. Aku tak tahu macam mana. Dekat belah atas tu dia ada satu lubang tau. Lubang tu macam bukanlah bulat, dia macam bentuk 4 segi. Tak tahu function dia apa. Mungkin dia nak letak yang fan tu ke, tak tahu. Tapi memang lubang yang terang-terang boleh tembus ke belakang, boleh nampak. Jadi malam tu pun aku mandilah dekat situ. Mula-mula aku macam rasa macam tak selesa. Sebenarnya kalau bukan kata aku je lah, siapa-siapa pun, kalau korang mandi kat satu tempat ataupun korang pergi toilet mana-mana, tiba-tiba ada lubang yang korang boleh nampak kat luar, maksudnya memang terbuka, tak ada lapisan, tak ada macam apa-apa yang tutup lah. Kiranya boleh nampak luar lah, mesti korang takut kan. Jadi aku pun sebab dah tak ada choice kan, kita pun mandi je, buat macam biasa. Sambil-sambil mandi tu kita orang borak lah. Aku tanya kat dia, kau dah siap ke? Kau dah sabun ke? Kau tengah buat apa tu? Macam tu. Sebab takut. Aku rasa benda ni biasa kot orang duduk hostel lalui. So aku tanya kat dia, kau buat apa tu? Shampoo tak? Aku tengah sabun lah. Macam tu. Masing-masing berborak lah sebab nak hilangkan rasa takut tu. Di samping aku tengah bercakap tu, di samping aku tengah buat rambut aku macam tu, aku mata ni gatal tau. Dia nak juga tengok kat atas, dia nak juga terintai. Lepas tu mula-mula tak ada apa, ini aku rasa macam okey. Tiba-tiba bila macam aku dah settle shampoo tu, kiranya aku dah nak ujung, lepas dah siap tu, nasib baik dia terjadi lepas aku dah nak siap tau. Lepas tu aku pun terpandang. Dan masa aku terpandang tu lah aku nampak penampakan pocong. Macam mana maksud aku tu, aku sebut pocong sebab
kebiasaannya kalau rupa macam tu, orang Melayu kita, orang kat Malaysia ni akan gelar dia sebagai pocong. So aku sebut saja macam tu walaupun aku tahu ini adalah jin, tak tahu dia bahagian mana, dia jelmaan apa. Just aku ringkaskan cerita, aku kata sahaja penampakan pocong. So rupa dia macam biasa berkain kafan, tapi aku nampak separuh je sebab lubang tu 4 segi kecil je, tak berapa besar. So aku nampak dia punya muka sahaja, dan sampai sini je, itu pun dia tertutup. Lepas tu adalah dia punya lebihan kat atas tu kotor-kotor sikit. Lepas tu dia macam biasa, yang ini pipi pedak dah. Muka dia tak real muka, tanah yang menyerupai rupa. Lepas tu mata, bahagian mata ni aku tak berapa jelas, yang pasti gelap sangat-sangat. Dekat kapas tu tak ada. Yang jenis ni aku nampak tu memang tak ada lah. So memang gelap. So nampak yang jelasnya putih bahagian tepi tu. Macam tu lah lebih kurang rupa yang aku nampak. So bila aku dah nampak macam tu, aku cepat jadi kat kawan aku, cepat aku dah siap dah ni. Aku terus ambil tahu tu, pakai baju apa semua. Terus kata kat dia, cepat aku dah tak boleh tunggu lagi ni. So member aku bila aku dah gelabah macam tu, dia pun automatik gelabah lah. Kalau kau fikir secara logik pun, bilik aku tingkat 4. Okay, zaman tu bukan zaman drone. Kau tak payah nak acah-acah lah orang kacau aku, sebab zaman tu tak ada drone. So tak ada orang yang boleh terbangkan benda tu tingkat 4 ke apa. So sangat tak logik lah kalau kata benda tu bukan benda tu. Jadi lepas pada peristiwa tu, zas, terus aku masuk bilik. Memang peristiwa tu tak boleh aku lupa lah. Malam tu memang aku terfikir-fikir. Kawan aku pun dia aku tak tahu, dia mungkin nampak juga, tapi dua-dua ketakutan. Tapi bilik air dia tu tak ada lubang, tapi aku tengok pada cara dia seolah-olah macam dia pun nampak sesuatu. Mungkin bukan dalam toilet, lepas keluar ke. Sebab kawan aku ni, dia sometimes dia boleh nampak. Peristiwa ni berlaku dekat area hostel aku, di mana kita orang nak pergi makan. Okay, dekat area situ ada satu kedai ni. Kedai ni banyak. Kalau tak silap aku, dia macam food court. Dia bukanlah food court, tapi kat area situ semua kedai berderet, lebih kurang food court lah. Okay, so kat situ member-member memang suka pergi sebab kat situ murah. Aku sebelum ni tak tahu ada kedai makan kat situ. Kedai makan kat situ bercampur, bukan sekadar orang Melayu sahaja. So budak-budak yang study ni memang akan makan kat situ lah. Mostly memang student je yang makan kat situ. Jadi satu hari tu aku pun ikutlah kawan aku yang gang lain. Sebab kita orang kan yang duduk dekat tingkat 4 tu ramai tau. So follow lah member-member lain ni pergi makan kat situ. Itu adalah first time aku pergi kat situ. Satu, aku tak berapa suka, mungkin kerana kat situ ramai lelaki yang lepak. Keduanya pula yang aku tak berapa suka, keadaan sekeliling tak berapa bersih. Dan ketiga ni yang menguatkan yang aku tidak pergi kat kedai tu. Sebab apa? Ada satu kedai tu pula kedai favourite member aku. Dia kata kat situ sedap. Tak tahulah, kita orang pun duduk situ. Masa nak order tu, aku macam fikir-fikir juga. So aku tak silap aku hari tu aku minum je. Jadi bila dah order settle tu, aku tengoklah dekat dalam tu. Aku nak tengok dia orang punya dapur, macam terpandang macam tu. Tiba-tiba aku nampak macam bergerak-gerak tau. Dia macam bekas yang macam besi tau. So ada kat bawah tu. Mungkin bekas tu dia letak macam daging, tak silap aku, daging ayam ke apa ke, yang pasti bahan mentah lah. Dia letak dekat satu tempat tu. Macam dia ada satu macam, kat kedai makan kan dia ada macam, orang panggil apa, lepas tu bekas tu kat situ. So orang luar boleh nampak benda tu. Lepas tu benda tu kat bawah tu, bekas yang ada makanan mentah tu kan. Jadi aku pandang, aku tengok dia macam bergerak-gerak kan. Apa benda yang gerak-gerak ni? Tak apalah, aku buat tak tahu je. Sekali lagi aku pandang, aku nampak macam ada, macam nak kata tangan, bukan tangan tau. Lepas tu aku pun teliti, aku betul-betul tengok macam tu. Rupa-rupanya aku nampak lidah. Okay, lidah aku memang rasa memang lidah. Sebab satunya dia tebal, lepas tu dia macam ni tau. Dia macam lebih kurang cacing. Dia berlikut-likut macam tu lah dekat bahan mentah tu. Jadi aku pun perhatikan. Lepas aku dah perhatikan, baru aku nampak rupanya lidah tu panjang. Dia panjang. Lepas tu ada muka lah, maksudnya lidah tu bertuan lah. Lepas tu dekat bahagian mata dia tu kan, kat sini ni memang sampai sini. Maksudnya aku tunjuk contoh. Jadi rupa dia lebih kurang macam tu. Dia duduk kat sini, lidah tu dia tengah menjilat-jilat daging tu. Lepas tu bila aku teliti kan, baru aku perasan yang leher dia halus sangat-sangat. Tangan dia macam ni, dia duduk betul macam tu. Lepas tu yang aku nampak pada permulaan tu, sebab dia nyorok kat tepi tu, and then dia punya lidah je yang pergi dekat makanan mentah tu. Boleh bayang tak macam mana rupa dia? So bila aku nampak macam tu, aku terus macam terfikir lah, selalunya benda-benda macam ni orang yang membela tau. Jadi bila aku tengok macam tu, aku terus jam. Start pada tu aku dah tak pergi lagi kedai makan tu. Yang best ni masa kita nak pergi bayar semua kan, aku kan order minum je kan, aku tak ambil makanan. So masa nak bayar tu kan, makcik tu macam sesuatu sangat. Masa nak bayar tu aku cakap berapa RM1. Dia macam tu. Aku tak tahu maksud dia apa, tapi itulah yang aku lalui kat kedai tu, dan aku tak pergi lagi kedai tu. Tapi bila kawan-kawan tanya, aku akan cakap geli.
aku tak nak duduk situ. Sebab aku ada juga nampak tikus lah. Kedai tu memang kedai-kedai macam kedai warung. Aku terpaksa cakap macam tu. Sebenarnya okey je sebab kalau kita dapat makan yang murah, why not? Student kan. Tapi disebabkan peristiwa itu membuatkan aku tidak lagi pergi kedai tu. Cerita ni berlaku pada satu malam. Aku ingat lagi, tak silap aku, hari Khamis. Waktu tu tengah dah lewat malam lah. Memang tengah lewat malam. Macam dalam pukul 11 atau pukul 12. Masa tu memang aku dah tidur. Member aku pun dah tidur. Aku terjaga nak pergi toilet. So aku macam biasa keluar, pergilah toilet. Kencing, tak ada apa-apa berlaku. On the way nak balik. Jadi kan macam aku cerita kat korang, bilik aku tu dekat sini, and then ujung tu kan Ampayan. Sebenarnya bilik aku, lepas tu ujung dia Ampayan. Dekat situ ada surau tau. Surau. Tapi dia bertutup lah. Surau yang bertutup. Jadi masa aku nak balik tu, tiba-tiba aku dengar macam ada orang mengaji. Dengar macam mengaji, tapi kita tak tahu pun dia mengaji ke tak mengaji. Tapi lebih kurang alunan tu begitulah. So aku macam tak apa dengar jelas. Aku pun terdetik lah nak pergi intai kat surau tu, nak tengok lah kan siapa. Sebab dekat tingkat atas tu, yang kebiasaan dan surau tu yang biasa pergi pun budak tingkat atas je. Yang bawah tu aku tak pasti sebab diorang mesti solat dekat tempat diorang kan. So biasanya member yang memang aku kenal. Sebab dah lewat kan. So aku macam nak puji lah kan, rajin kawan aku ni kan, bagusnya dia. Sajalah aku nak intai. Masa aku pergi kat surau tu, aku buka pintu slow-slow je. Aku macam tak nak ganggu lah kan. Sebab memang aku dengar dia macam tengah mengaji. Maknanya kata memang dia tengah, sama ada dia tengah mengaji ataupun dia tengah baca apa-apa ke, ataupun tengah solat ke, aku tak pasti. Yang pasti masa kat luar aku dengar macam dia tengah membaca satu surah lah. Cuma tak jelas tau malam. Jadi aku pun buka slow-slow, tak nak ganggu. Tengah aku buka slow-slow tu, aku nampak dah ada perempuan tengah duduk pakai telekong. Memang menghadap ke tempat lain. Dia membelakangkan aku lah. So aku nampak belakang dia, okey, aku tak nampak muka. Jadi aku macam malas lah nak lebih kaji kan. Aku pun nak tutup. Masa aku nak tutup tu, aku tengok dia macam dah macam nak pusing. So aku ingatkan macam dia dah settle. Bila dia dah macam nak pandang belakang tu, aku terus macam tolak balik pintu tu lah, nak tengok siapakah gelaran tu. Terus macam bila nampak tu, okey, kain telekong, okey, memang macam orang. Bila dia pusing tu, telekong tu terus jatuh. Maksudnya tak ada orang tu. Memang tak nampak. Dan aku tak sempat pun nampak rupa dia. Hanya telekong tu macam daripada tadi bentuk dia macam bentuk orang, pup, jatuh macam tu. So tak adalah bunyi pup tu, macam terus jatuh. So aku macam, aku tutup. Terus aku masuk bilik aku. Aku terfikir. Sebab kan kita tak nampak rupa dia sangat. So dia tak adalah macam membuatkan aku ketakutan yang teramat sangat. Cuma aku terfikir apa benda yang aku nampak tadi tu. Dah tu telekong siapa pula kat surau tu. Aku jadi terfikir macam tu. Lepas tu aku pun tak sedar apa, aku pun tertidur. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Esok aku akan post lagi. Dan aku akan beritahu kat korang yang sebenarnya aku akan post setiap hari Rabu dan Khamis. So thank you sangat untuk yang menanti cerita-cerita aku. Kenapa aku nak post Rabu dan Khamis? Kenapa tak post hari-hari? Adalah kerana aku kena ada gap. Sebab 2-3 menjak ni, sebelum aku adanya YouTube channel, aku ada TikTok, aku ada buat short story. So lepas aku main benda-benda tu, aku bercerita hal-hal aku ni semua, ada beberapa benda yang tak berapa best lah terjadi kat aku. So aku kena gapkan cerita-cerita tu. Walaupun cerita-cerita yang aku share dengan korang ni sebenarnya dah berlalu bertahun-tahun lama dah. Mungkin dah 9 tahun, 10 tahun dan 12 tahun dan lebih-lebih beberapa tahun dah yang aku cerita. Dan sekarang baru aku ada keberanian untuk share dengan korang semua. So aku harap korang faham dan thanks for watching. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.